Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Kerajaan sentiasa pertahan aset Malaysia di luar negara. Peniaga menu Rahmah harap harga barang mentah turun. Kemudahan awam di Kuching perlu mesra kanak-kanak. Empat isu utama perlu diberi tumpuan kerajaan pusat kepada wilayah Persekutuan Labuan pada pembentangan Belanjawan 2023-24 Februari ini. Ia melibatkan isu bekalan air bersih, gangguan elektrik, kos sara hidup dan kesihatan. Ini kerana jelas Ahli Parlimen Labuan Datuk Suhaili Abdul Rahman, masalah air yang membelenggu di wilayah itu sejak 39 tahun lalu tidak pernah selesai. Kepada saya selaku wakil rakyat, kerana masalah air ini hampir berlaku setiap minggu. Jadi saya minta kerajaan berikan peruntukan yang mencukupi untuk membina loji-loji rawatan baru yang mempunyai kapasiti yang boleh menampung sekurang-kurangnya jika berlaku sebarang masalah di loji rawatan Lawa Gadung. Labuan boleh bertahan untuk tempoh selama 7 hari. Kedua, elektrik. Kita juga menerima gangguan elektrik ni hampir setiap minggu, hampir setiap bulan. Ada saja masalah kekurangan tenaga di Sabah, kita pun terkesan. Kenapa? Kita bergantung sebanyak 17 megawatt daripada Sabah. Jadi inilah di antara benda yang saya mahu kerajaan fokuskan. Selain itu, Suhaili mahu kerajaan menyediakan formula untuk menangani kos sara hidup rakyat di Labuan. Sambil mengambil contoh harga telur yang sangat tinggi di wilayah persekutuan itu, satu mekanisme perlu dilakukan kerajaan dalam mengatasinya. Suhaili turut mengharapkan kerajaan menerusi Kementerian Kesihatan untuk menambah baik fasiliti kesihatan di Labuan. Kerajaan pusat diharap menyalurkan lebih peruntukan dalam usaha membangunkan wilayah Sabah pada pembentangan Belanjawan 2023, kata Datuk Armizan Muhammad Ali. Bukan hanya meningkatkan peruntukan, sebaliknya, jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas itu, kerajaan juga perlu meneruskan usaha membangunkan negeri itu. Yang terbaru adalah sebagaimana kita maklum yang cukup penting, iaitu pengiktirafan JKR dan juga JPS sebagai jabatan teknik, di mana peruntukan kerajaan pembangunan pada kadar 50 juta silingnya diserahkan, dilaksanakan pengurusannya daripada A hingga ke Z di peringkat negeri. Berhormat Perdana Menteri telah menzahirkan sekiranya berjalan dengan baik, beliau tidak akan teragak-agak untuk mempertimbangkan kadar itu dinaikkan. Jadi kita melihat bukan hanya komponen peruntukan pembangunan itu, tetapi juga dari segi kuasa melaksanakan. Sebab antara isu sebelum ini adalah peruntukan diumumkan, namun pelaksanaannya itu tidak sepenuhnya atas pelbagai aspek. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan Majlis Pemakaian Pangkat dan Penganugerahan Pingat APM Sabah di Auditorium Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Kota Kinabalu pada Ahad. Katanya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga pernah menyatakan penambahan peruntukan kepada Sabah bagi mengelak isu projek terbengkalai. Mengulas mengenai kes tuntutan pihak yang mendakwa waris Kesultanan Sulu ke atas mana-mana aset negara, Armizan berkata kerajaan sentiasa mempertahankan mana-mana aset Malaysia termasuk yang berada di luar negara dalam memastikan kedaulatan negara terpelihara. Apa yang dilakukan ini yang melibatkan satu perkara yang bersifat sivil. Kerajaan sentiasa monitor dan Petronas sendiri yang melibatkan aset korporat Petronas, jadi Petronas akan melaksanakan perkara-perkara yang perlu. Di peringkat kerajaan kita sentiasa mengambil pendekatan untuk mempertahankan, memastikan kepentingan
dan kedaulatan kita itu dapat dipelihara, dan kita akan monitor perkara ini. Pengerusi Parti Keadilan Rakyat PKR Sabah Datuk Sankar Rasam menyifatkan amalan lompat atau keluar parti satu amalan biasa di negeri itu. Jelasnya setiap parti yang memerintah akan jadi dominan. Adun pembangkang pula yang tidak mampu bertahan akan bertindak keluar parti untuk menyertai atau menyokong parti pemerintah. Kebiasaannya kalau kita di Sabah ini, siapa-siapa saya parti pemerintah, dia pastinya dia akan jadi dominan. Dan parti-parti yang menimpil itu satu-satu akan pergi bersama. Dia tidak akan dapat bertahan lama lah. Dan bagi saya ini adalah senario biasa, dan saya beranggapan bahawa kerajaan AJJ ini memang kukuh. Warisan mungkin akhirnya kita akan bersama juga nanti suatu masa. Itu saya punya jangkaan pada jangka masa panjang lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa majlis sambutan Tahun Baru Cina peringkat cawangan Tawau di Kongsi 10 Tawau Sabah pada Sabtu. Sankar mengulas tindakan 3 adun warisan yang bertindak meninggalkan parti itu 6 Februari lalu dan menyokong kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinur. Mereka terdiri Adun Kunak, Norazlina Arif, Muhammad Muhammarin, Banggi dan Chong Chen Bin, Tanjung Kapur. Rabu lalu, Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal ketika perbahasan di Dewan Rakyat mendakwa 3 adun berkenaan telah dibeli Gagasan Rakyat Sabah GRS. Awani Borneo pada Jumaat menyiarkan pendapat pelanggan yang mencuba menu rahmah di Tawau Sabah. Di pihak peniaga pula, inisiatif ini mampu bersifat serampang dua mata. Pelanggan boleh dapatkan makanan dengan harga murah, peniaga pula akan dapat lebih ramai pelanggan. Namun bagi pemilik restoran Sri Pantai Anwar Ibrahim, cabarannya tetap ada. Kata Anwar, berbanding Semenanjung, halangan utama peniaga di Sabah adalah harga barang mentah yang mahal. Kita kira harga barang di Sabah tidak sama dengan harga barang di Semenanjung. Di sini harga ayam mungkin kita dapat beli 1 kilo yang grade super RM13.60. Di Semenanjung mungkin RM8 hingga RM7 sahaja. Begitu. Tambah Anwar, pada harga RM5 pelanggan boleh menikmati hidangan mengikut set yang ditetapkan. Kita sudah setkan menu iaitu 1 lauk 1 sayur. Tidak kira sayur jenis apa yang mereka pilih, begitu juga lauk jenis masakan apa yang mereka pilih. Semada ayam atau ikan, daging. Terpulang kepada selera masing-masing. Meskipun untung tidaklah banyak, namun hatinya tetap senang apabila melihat kepuasan pelanggan. Untuk itu kita bagi dengan secara ikhlas lah. Mereka menikmati dengan kita punya hidangan. Kita sediakan dengan ikhlas, mereka makan dengan ikhlas. Mereka dapat merasakan penyediaan yang telah kita sediakan lah. Memahami situasi ekonomi ketika ini, Anwar pada masa sama berharap kerajaan dapat bertemu dengan pembekal bagi memastikan peningkatan harga barang mentah yang membebankan dapat segera diturunkan. Yang saya harapkan, kalau bolehlah kerajaan minta juga pembekal keseluruhan harga barang mentah. Sebaiknya kita dapat manfaat bersama untuk membantu golongan yang berpendapatan rendah. Jarak antara rumah dan tabika terdekat agak jauh. Pilihan yang ada, guna jalan pintas. Walaupun dekat namun ia tidak selamat. Ikuti laporan yang disediakan Wakil Awani Borneo di Sandakan. Ini keadaan jalan pintas yang dimaksudkan. Untuk sampai di tabika kemas Taman Mesra, penduduk projek perumahan rakyat PPR Taman Mesra perlu melalui Semak Samun. Jambatan kayu untuk menyeberang sungai sudah uzur. Budak sekolah ni, tabika ni masalahnya kalau di luar daripada kawasan, kebanyakan ada masalah. Apalagi jalan pun menyeberang jalan tu, jambatan akan runtuh sebab dia punya papan sudah repuk sudah. Sebelum ada yang ditimpa musibah, penduduk berharap pihak kerajaan dapat mempertimbangkan cadangan mewujudkan kembali tabika kemas di dalam kawasan PPR Taman Mesra yang ditutup sebelum ini. Kalau ada di Mesra baguslah. Saya pun masih ada anak yang bakal sekolah kan. Dia mudah karena sedang mau antar, dekat, kos pun jimatlah.
Cadangan berkenaan turut dipersetujui tenaga pengajar di Tabika Kemas Taman Mesra. Selama kami berpindah ke Taman Tinosan, memang kami banyak dengar rungutan ibu bapa lah. Sebab salah satunya jarak. Jarak dan kos. Kos untuk menghantar anak diorang tu diorang terpaksa menyewa. Kalau yang tidak mampu tu terpaksalah jalan kaki. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Penduduk Taman Mesra Sandakan Muhammad Hisnain Nassar berkata pihaknya sudah mengemukakan permohonan kepada pihak berkuasa tempatan PBT berhubung cadangan berkenaan. Pihak penduduk yang telah mengemukakan pandangan mereka kepada pihak kami selaku badan jawatan kuasa penduduk Taman Mesra ini mengharapkan agar pihak kerajaan mengambil perhatian segera dan seterusnya memberi satu maklum balas dengan secepat mungkin agar pihak kami dapat melanjutkan usaha bagaimana untuk mewujudkan tadika itu sendiri. Untuk rekod, jumlah murid di Tabika Kemas Taman Mesra pada ketika ini berjumlah 70 orang. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU perlu menyediakan kemudahan awam yang menepati piawaian mesra kanak-kanak. Jelas Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, ini bagi memastikan golongan itu tidak terdedah dengan risiko. Ia selari hasrat Sarawak menjadikan Kuching sebagai bandar mesra kanak-kanak di bawah inisiatif Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNICEF. Elakkan peralatan-peralatan yang boleh mendatangkan bahaya pada sidanya. Ada berlaku di mana apabila kadang-kadang ia bermain sia, kadang-kadang sidanya luka kerana sebahagian daripada alat-alat yang di-maintain. Pakuknya keluarkannya, pecah ke fasadnya, kadang-kadangnya berbahaya. Jadi bila disediakan, maintenance perlu dijaga. Tambah Abdul Rahman, sekiranya terdapat cadangan untuk membina taman permainan yang mesra kanak-kanak di kawasan kediaman, ia perlu mengambil kira faktor lokasi yang strategik dan selamat. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa merasmikan projek naik taraf Kuching Family Park di Jalan Sultan Tengah di Kuching pada Ahad. Sementara itu, Abdul Rahman turut mendedahkan DBKU mengalami kerugian lebih RM450,000 dalam tempoh 5 tahun dari 2018 hingga 2022 yang melibatkan laku musnah dan kecurian terhadap 428 papan tanda dan 845 penutup parit. Justru beliau menggesa agar semua pihak bekerjasama dalam membentras kejadian laku musnah terhadap harta benda awam. Selain pada mendatangkan kerugian yang besar pada kerajaan, ianya mendatang masalah kepada masyarakat. Jalan raya ya satu ketika dulu terang benderang, bila divandalize, lampu-lampunya menjadi gelap gulita. Dulu jalannya selamat, berjalan berbasikal, tapi jadi isi selamat kerana tudung manhole yang kena curi. Di kadang-kadang orang boleh jatuh, gugup dan cedera. Miss World Malaysia 2022 Wina Nita Anggang serius dalam perjuangannya memastikan kesedaran terhadap autism dalam komuniti dipertingkatkan. Ratu Cantik kelahiran Sabah itu berkata platform tersebut membuka ruang untuknya menyuarakan isu dan cabaran yang dilalui golongan berkenaan terutama dalam kalangan kanak-kanak. Menurutnya orang awam juga perlu terlibat bagi memastikan isu kesihatan itu diberikan perhatian seadilnya tanpa sebarang penindasan. Of course, I feel very blessed because I understand that not a lot of people get such a platform to be able to explore different areas of how I can help other people, not just children, right? So with this platform, I am being invited by so many NGOs and so many people who would want to use basically the exposure that I can give them. And even though it's like I'm being invited for an event, for example, again, like Larissa said, it's not about us. It's about the people that we are trying to help gain exposure for. So that is always going to be my main focus as a woman, as a Malaysian representative, and just as an individual as a whole. Beliau berkata demikian semasa sidang media Shine Charity Night di Kuching pada Ahad. Malam amal itu akan menghimpunkan mereka fashion dan penggiat industri kreatif tempatan untuk meraih sumbangan bagi disalurkan ke Rumah Perlindungan House of Joy. Diadakan pada 5 Mac depan
Di The Spring Kuching, acara itu disertai beberapa penggiat industri seni terkenal tanah air dan Hong Kong, antaranya Josie Ho, Bron Pelare, Amber Chia dan Shahizi Sam. Laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan, salam hormat, kita jumpa lagi.